Mereka mengakui Muslim, tapi dipakai dengan pakaian liberal, sehingga lahirlah pemikiran Islam liberal. Ada di kalangan mereka hasil daripada didikan liberal ini sampai mengatakan la taqrabuz zina. Jadi yang tak boleh itu adalah mendekati zina. Zina boleh, mendekati zina yang tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat pengerusi surah Ar-Rahmah yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, Jumaat malam Sabtu, dapat bersama-sama kembali bersama untuk berkongsi ilmu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan semua menjadi ilmu yang penuh bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada malam yang mulia ini, pihak surau memberikan amanah kepada saya untuk membahaskan tentang akidah umat Islam di zaman fitnah. Jadi akidah umat di zaman fitnah. Apa yang boleh saya fahami apabila kita membincangkan tentang akidah umat di zaman fitnah, berarti sebuah mesej yang diharapkan dari pihak surau kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memahami ancaman atau kita panggil dengan tahadiyat, iaitu tantangan yang didapatkan oleh umat Islam di zaman fitnah. Sebelum kita bahas tentang zaman fitnah ni, kita mula tentang akidah sikit sahaja. Akidah itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Akidah itu adalah perkara yang kita lekat di dalam hati dan kita tambatkan serta kita ikat. Itu akidah. Sebab itu perkataan akidah dari perkataan aqada, aqidatan, atau boleh bermakna aqada itu ikat. Akad nikah contoh dia kan. Akad mengikat pernikahan. Aqidah, uqadatan, simpulan. Uqadatan bermakna simpulan. Akidah berarti perkara yang kita tambat, kita ikat dalam hati. Itu akidah. Contoh dia, kita percaya dengan jazam. Jazam tu apa? Dengan kuat dan kukuh bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mencipta alam ini. Ini namanya akidah. Kita lekat dalam hati kita dah, tak boleh berubah, bahawa sesungguhnya suatu saat saya juga akan mati. Maksudnya kita semua ni akan mati. Kematian itu benar. Ini akidah. Kita lekat dalam hati kita. Maka akidah ni bukan sekadar sembang kosong.
Macam contoh dia, kita bergurau. Bergurau, alah tak berani kan. Contoh dia. Itu bukan akidah, itu gurauan. Atau latahan, kita bergurau, kita bercakap dalam keadaan marah, keluar perkataan yang mungkin kita tidak setuju dan tidak redai, tapi kerana marah itu terkeluar. Seseorang marah kepada kekasihnya ke, kepada anaknya ke, na'udzubillah min zalik. Contoh dia mengata, ini memang dajjal. Contoh dia, marah kan. Seseorang marah kepada seseorang dengan keadaan sangat marah. Engkau ini dajjal, engkau ini syaitan. Misalan dia. Ini adalah bukan akidah, tapi namanya ucapan yang keluar kerana dalam keadaan emosi. Emotional. Itu bukan akidah. Dosa tidak dosa itu perbahasan lain. Ini perkara itu kita bahas dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf. Tapi apabila kita bicara akidah, itu bukan. Jadi kita tak boleh memberi kesimpulan seseorang berkata seperti itu, oh dia beriktikad fulan bin fulan itu dajjal. Tak betul lah. Kerana mungkin dia kata itu dalam keadaan emosi. Itu bukan akidah. So we have to make the difference. Kita kena bezakan makna akidah dengan ungkapan yang dikeluarkan kerana dalam keadaan emosi. Jadi akidah ini perkara yang kita tambat dalam hati. Ini akidah. Dan akidah ini menjadi syarat sah seseorang itu dianggap antara iman dan kufur. Syarat sah antara seseorang yang berada dalam kebenaran dan kepada bid'ah. Contoh iman dan kufur, kita beriman, kita percaya dengan jazam Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Ini yang kita pegang. Apa yang datang daripada baginda SAW dengan jalan yang pasti, yang diketahui secara pasti, contohnya solat 5 waktu itu wajib, maka kita pegang dan kita akan setia. Pegang kukuh perkara tersebut. Jazam dalam hati, tidak berubah. Ini akidah. Begitu juga dengan orang yang kufur. Contoh dia orang yang bukan Islam. Contohnya golongan Nasara. Mereka beriktikad bahawa Tuhan itu wujud. Tapi 3 yang mana 1? Dipanggil Trinity. Itu dia, mereka beriktikad seperti itu. Kita tak boleh nak buat apa. Kita tak suka, tak setuju berdebat dengan dia. Bukan dia tak nak debat, biarlah. Dia kata itu iktikad aku, kau peduli apa? Contoh dia. Ya, itu iktikad dia. Tapi ini yang membezakan antara iman dan kufur di sisi kita. Begitu juga dia. Bagi dia, kita ini berada dalam kekufuran di sisi mereka. Dan bagi mereka, they are the true believers. Berarti dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Engkau dengan agama engkau, aku dengan agama aku. So, kau jangan kacau agama aku. Kita tak kacau agama dia lah. Misalnya. Hadirin wal hadir, hafizakumullah. So, ini akidah. Antara iman dan kufur. Lalu ada akidah antara kebenaran dan bid'ah. Maksud berada pada jalan ahli sunnati wal jamaah dan jalan golongan ahli bid'ah. Maksud ahli sunnah jemaah dan bid'ah tidak menyebabkan kekufuran, tapi menjadikan orangnya fasik, sesat dan juga bid'ah. Misalan dia sama-sama Islam, percaya Allah wujud, Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, percaya, pegang. Tapi kita mencintai para sahabat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bonda kepada orang-orang beriman. Kita cinta kepada Aisyah, bonda kita. Kita ikut apa yang disuruh dia. Ini seorang yang mulia, isteri Nabi. Golongan Syiah pula, dia benci Aisyah. Benci dia dendam kesumat. Sebab apa? Kerana Aisyah pernah berbeza pendapat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Sampai terjadinya perang perang Jamal, perang unta. Cuma dia tak dapat lihat bahawa ketika Aisyah berlawan kepada Ali, bila perang Jamal selesai, dalam erti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kalah, apakah Ali menghukum Aisyah sebagai kufur atau digantung ke, dia apa ke? Tak ada. Menghormati dia, hantar dia balik, respect. This is the mother of the believers, Ummul Mukminin. Tapi golongan Syiah terbalik kot. Sampai hari ini entah dedam dia kenapa, kita pun tak tahu. Sanggup mengarang buku dan kitab menghina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mengkafirkannya, mengitu. Jadi mulut mereka, memang zikir mereka adalah memburuk-burukkan bonda kita. Ini jelas salah, tuan-tuan dan puan-puan. Menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah. Ada bahagian daripada Syiah ini boleh menyebabkan kekufuran, ada yang hanya berstatus sebagai ahlul bidah misalnya. Yang mana detail perbahasan ini bukan di sini tempatnya. Jadi ini akidah antara iman kufur dan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Lalu bagaimana status akidah umat Islam di zaman fitnah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita berbagai hadis, berbagai riwayat, tanda-tanda firman bahawa di akhir zaman ini adalah zaman penuh fitnah. Zaman penuh pancaroba. Zaman penuh dengan turbulence. Mungkin bukan dari segi teknologi, dari segi kehidupan mewah dan tidaknya, ekonomi, tidak dari segi pembangunan, tidak dari segi welfare. Tapi yang jelas ancaman kepada akidah umat Islam yang terutamanya, selain daripada ancaman fiqh dan tasawuf, akhlak. Ancaman yang paling besar terhadap akidah umat Islam di akhir zaman ini, kalau mungkin saya diberikan kesempatan untuk berkongsi, dia boleh terbahagi kepada kiri dan kanan. Berarti apa? Al-ghulwu, ekstrim kepada kanan dan atau kiri. Kita mula dulu yang kiri. Yang kiri itu maksud dia apa? Sayap kiri pada hari ini bukan dengan makna sosialis, komunis. Memang pada zaman kemerdekaan dulu, sebelum kemerdekaan, zaman peperangan Jepun, ada sebuah pemikiran yang dibawa oleh Karl Marx, yang mana membawa pemikiran sosialis Marxisme, yang mengajak kepada komunisme, yang juga nanti diteruskan oleh Leninisme, Lenin, yang memisahkan agama dengan negara, tapi bukan sekadar sekular dengan maksud kerajaan negara tidak mengurus agama manusia, agama rakyat, akan tapi it go beyond, which is menerima, mengkonsep bahawa agama itu candu. Agama ini adalah perkara yang memundurkan manusia. Dan mereka jelas-jelas tidak menerima konsep ketuhanan atau dipanggil dengan atheism. Kita tidak mahu berbicara tentang komunisme kerana komunis ni dah habis, dah ketinggalan zaman. Orang dah tak pegang kepada komunisme lagi. Tapi sisa idea ateisme itu muncul. Apa sisa idea ateisme? Mungkin hari ini mereka tidak bergerak di bawah bendera syuyu'i atau komunisme, tapi mereka bawa idea melalui jalur yang kita panggil dengan free thinker.
Orang yang berbebaskan diri dia daripada percaya kepada wujudnya Tuhan. Dia tidak kacau orang lain, berbeza dengan komunisme. Komunisme memaksa orang lain untuk tak percaya Tuhan. Sehingga di Rusia, gereja-gereja ni berubah menjadi tempat, ada yang tempat pentadbiran negara, ada gereja berubah menjadi tempat simpan stor barang, ada gereja yang menjadi tempat maksiat dan lain-lain. Ada yang dibakar, diruntuhkan, kerana mereka melihat bahawa agama ini sebagai ancaman bagi negara. Sebab itu mereka melakukan seperti itu. Tapi gerakan etisme pada hari ini tidak. Dia membawa sebuah nilai free thinker, iaitu yang dipanggil dengan hak asasi manusia. Di satu sisi bagus, benar, iaitu melihat bahawa setiap manusia memiliki hak masing-masing, yang pada dasarnya Islam juga membenarkan hak tersebut. Hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk kebebasan beribadat, kebebasan melakukan sesuatu dalam beberapa aspek. Tapi disalahgunakan juga pada perkara yang mana mereka mendakwahkan kepada kebebasan diri daripada beragama. Sehingga kan berapa banyak manusia, kalau kita pergi di Barat, di England, di Europe, bahkan di Amerika, 50% daripada mereka atau lebih tidak lagi percaya Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu tidak ada, Tuhan dah mati atau tidak wujud bagi mereka itu. Sehingga kan kalau kita pergi di negara barat, saya pergi di UK, banyak gereja jadi lelong, dilelongkan. Tapi kadang tak ada pembeli. Sebab gereja dia tak boleh berubah fungsi selain tempat ibadat atau sosial. Maka kalau bukan fundraiser, shelter kepada orang yang tak ada rumah tempat tinggal, maka siapa lagi nak beli? Cuma bagusnya umat Islam beli. Tak dapat rubah kat luar tu, kat dalam tu memang patung semua dah tak ada lah. Kerana undang-undang dia semua bangunan yang dibina sebelum Perang Dunia Kedua tidak boleh direnovate di luar kecuali restoration. Maksud dia kalau ada salib ke, ada patung ke, kita tak boleh katuk lah tu. Tak boleh nak hilangkan. Salib tu tak boleh nak buang. Itu undang-undang negara mereka. Kerana bagi mereka is heritage, peninggalan mereka. Beza dengan umat Islam kita kat Malaysia ni lah, heritage kita robohkan, ganti yang baru. Contoh dia, tak jaga. Sekolah lama-lama kita hancurkan, bina sekolah baru. Tak cantik pula tu. Misalan dia, masjid cantik-cantik kita rubah masjid baru. Ni contoh dia. Tak adalah kalau masjid baru 80-an tak apalah, tapi kalau heritage tahun 1910, 1920 kita patut jaga. Jadi gereja-gereja semakin kosong. Orang dah tak pergi gereja tu. Kadang ada pastor tu, father tu, saya tengok hari Ahad ditunggu kat luar gereja. Cari orang, sila datang, panggil orang masuk. Orang tak nak masuk. Orang tak percaya Tuhan dah dekat sana. Adalah masuk 1 baris, 2 baris, itu pun banyak yang daripada negara Afrika yang masih menjaga agama mereka. Itu atheism. Dan ini penyakit yang juga melanda pada umat Islam sedikit. Tidak banyak, tapi sedikit. Di Turki misalnya, dulu dipaksa untuk mengikut jalan tersebut. Dipanggil dengan gerakan sekular. Kamal Atatürk misalnya memaksa orang untuk memisahkan agama daripada negara, dan they go one more step.
iaitu agama ini sebagai candu, sehingga kan ada di kalangan mereka yang tidak percaya Tuhan lagi. Ini adalah satu perkara yang penyakit besar. Kenapa? Dia akan membawa kepada kerosakan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dipanggil dengan pemikiran liberalisme. Liberal ni dari perkataan apa? Iaitu kebebasan. Liberal tu bebas. Liberty, kebebasan. Kalau contoh dia di barat tu ada faculty liberal arts faculty. Maksud dia apa? Iaitu seni arts yang bersifat bebas. Maksud dia tak strict kepada one disiplin. Means multidisciplinary dan lain-lain. That's why they call it liberal arts. Dari segi nama tu mungkin jadi baiklah. Boleh ada segi positif. Contoh dia, seseorang ingin memerdekakan diri dia daripada belenggu nafsu, is part of liberal. Liberal bagi diri dia daripada nafsu dia, maksud dia. Itu betul dari segi nama. Tapi yang kita maksudkan sebagai ancaman dan tahadiat kepada umat Islam pada hari ini, beberapa orang yang cuba merubah pemikiran dan thawabit apa? Benda yang sabit, yang lekat asas bagi agama, yang hendak dirubah, hendak dihapuskan, hendak ditukar kepada sesuatu yang bebas menurut tafsiran dia sendiri, dan menyatakan dan berkempen bahawa adalah menjadi hak saya untuk menilai Islam seperti ini, berbeza dengan ulama-ulama terdahulu yang mana isinya bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diwarisi oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama dan umat Islam terdahulu sampai kepada hari ini. Contoh dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia ada banyak. Jadi waktu saya di Indonesia, alhamdulillah saya memang sempat belajar 4 tahun degree di Universiti Islam di Indonesia. Dia panggil UIN, EIN, Stein. Ini satu set lah. Cuma masalah perguruan tinggi ini, mereka dibuka dan gagasan pertama dibawa oleh Harun Nasution. So Harun Nasution ini seorang pemikir Indonesia. Kita hormat dia sebagai tokoh yang bergiat membuka Universiti Islam. Tapi dia membawa pendekatan Mu'tazilah atau yang mengandalkan akal lebih, sehingga kan pengaruh Leiden ni universiti di Belanda, Indonesia dijajah oleh Belanda, itu menjadi naratif bagi universiti-universiti Islam di Indonesia pada waktu itu. Dia menulis buku teologi Islam yang sampai hari ini dibaca di universiti-universiti ini. So, apa yang terjadi di universiti-universiti ini memang lahir pemikiran liberal. Itu tak boleh ditolak dan ini fakta. Saya duduk di situ dan saya hidup bersama mereka. Bukan berarti sokong mereka, tidak. Tapi berdebat dengan mereka di dalam banyak hal. Jadi saya teringat yang paling mudah lah. Paling mudah di universiti itu ada kawan, dia siap cakap dekat saya. Dia kata, apa solat 5 waktu ini sebenarnya menurut saya tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Tapi yang mewajibkannya itu adalah ulama. Ulama yang menulis dalam kitab-kitab mereka bahawa solat 5 waktu itu wajib. Cuba kita buka dalil solat. Aqimus solah. Terjemahkan dia, berdirikanlah solat. Solat itu apa? Solat itu boleh bermaksud doa. Cukup bagi saya berdoa 5 waktu kan dah selesai. Kerana memang kalau kita buka kamus, ambil kamus Arab Melayu, as-solat, dia ada banyak makna. Dia punya lughawi, makna bahasa, definisi bahasa itu doa. So dia simply tafsir aqimus solah, dirikan doa. Kan contoh dia. Akhirnya punahlah agama ni.
Solat 5 waktu dah tak jadi wajib lagi dia. Dia kata, oh saya masih solat mas. Saya masih solat. Saya masih jaga solat. Cuma saya kan berusaha untuk memahami sejarah bagaimana Islam mewajibkan solat 5 waktu. Saya kata, rujuklah hadis Isra wal Mi'raj, kan selesai. Itu saya kata, itu jelas. Isra wal Mi'raj tu apa? Ini tak jelas lagi ke? Oh, dia pertikaian. Itu kan hadis ahad. Hanya Rasulullah SAW yang bertemu Allah. Dia kata. Sahabat kan tidak melihat. Mana dia tahu Rasul bawa khabar ya, solat 5 waktu. Saya kata dia dah tak betul. Kita sahabat yang mendengarkan hadis lebih daripada jumlah mutawatir, itu dipanggil hadis mutawatir. Contoh dia hadis Jibril. Baginda SAW menyampaikan, tanya dengan Jibril, disaksikan oleh para sahabat yang banyak. Itu nama dia hadis mutawatir. Rasulullah SAW bersama Allah SWT, walaupun seorang, ketika turun sampaikan kepada sahabat, ni macam mana? Ini itu perbahasan lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dia mempertikaikan kewajipan solat, tuan-tuan. Itu baru satu layers daripada liberalisme. Para tokoh ilmuwan liberal memang wujud. Ada yang dah meninggal. Saya nukil yang daripada negara Arab yang sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan Indonesia. Kita kata. Kerana saya kata pengaruh seperti apa? Kenapa? Sebab banyak saya melihat mahasiswa, calon-calon PhD atau bahkan yang telah mendapatkan PhD di Indonesia, mereka kiat dan rajin mengkaji pemikiran ahli-ahli liberal, tokoh-tokoh liberal daripada dunia, dibandingkan ulama-ulama ahli sunnah kita. Ini nyata. Saya bagi contoh Syahrul. Syahrul ni seorang ahli fizik daripada Syria. Dia ada menulis beberapa buku, Alkitab wal Quran kalau tak salah. Al-Quran wal Kitab, Sunnah Nabawiyah, dan beberapa buku yang lain. Dijual di negara-negara Arab. Tapi orang Arab ada yang terpengaruh, banyak yang tak terpengaruh. Kerana mereka juga ada yang ada ilmu, ada yang jahil. Tapi saya baca, saya tak pernah dapat buku dia waktu di Indonesia. Ada terjemahan, ada, tapi saya tak minat baca. Saya baca yang Arab. Cuma tak dapat semua. Waktu saya pergi di Maghribi, saya dapat beli dan saya baca. Dia berusaha untuk merubah perkara-perkara thawabit. Contoh dia aurat. Dia buat bahawa Islam ini, Al-Quran dan Sunnah ini diturunkan ada limitation. Everything must have limit. Bagi dia hudud, bagi dia bukan hukum hudud. Hudud dia hukum limit. So benda tu pembahasan dia panjang. Saya bagi contoh yang mudah. Aurat bagi dia bukan yang kita tahu pada hari ini. Aurat dia berarti kelamin itu yang dipanggil aurat, kemaluan itu yang dipanggil aurat. Selain itu bukan aurat. Dia merubah sesuatu yang pasti. Ijma' dilanggar habis. Perwarisan az-zakaru mislu hadzil unsayain, ini perkara yang sabit. Yang kita faraid ni tak boleh rubah. Dah jelas lah. Dia pergi rubah ni. Dia kata tak semestinya isteri 1/4, 1/8, lelaki, anak lelaki seorang, anak perempuan 2. Yang lelaki dapat 2, yang perempuan 1. Tak semestinya. Az-zakaru mislu unsayain. Itu dirubah je. Dia bagi pandangan dia. Bahkan bila ada orang berhujah dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu dijarhunya. Imam Syafi'i itu dijarhu itu ditolaknya. Dan lain-lain. Ada lagi beberapa pemikir seperti Hasan Hanafi. Ada juga pemikir tokoh
Arkun. Kalau di Algeria dipanggil Arkun. Sehingga kononnya kehebatan tokoh-tokoh liberal ini mendapat suara, kononnya ada pemikir-pemikir Islam yang lebih hebat, tapi konservatif yang kembali menjaga sawabit. Contoh dia Toha Abdul Rahman, Profesor Dr. Toha Abdul Rahman, itu guru kami lah yang masih hidup pada hari ini di Maghribi. Dia ni karang kitab memang Masya Allah hebat, dan dia tak nak tulis bahasa Perancis walaupun dia fasih 7 atau 8 bahasa. Saya ternyata hari ini belum menemukan di Indonesia, di universiti tersebut yang mengkaji Toha Abdul Rahman untuk menjawab golongan liberal. Tu saya kata dekat dia orang, korang ni suka kaji Hasan Hanafi, Arkun, Syahrul, cubalah kaji Toha Abdul Rahman. Nama pun dia tak pernah dengar. Abid Jabiri dia orang dengar, Toha Abdul Rahman dia orang tak pernah dengar. Ini masalah yang terjadi dengan pemikiran yang liberal. Mereka mengakui Muslim, tapi dipakai dengan pakaian liberal, sehingga lahirlah pemikiran Islam liberal. Ada yang mungkin tegur, mana boleh Islam liberal? Islam tu Islam lah, tak ada Islam liberal. Kita bukan nak kata kita terima Islam liberal, bukan. Kita sebut nama tersebut kerana mereka pakai nama tersebut. Dan kedua, ini nak menunjukkan kepada bahayanya pemikiran liberal di dalam Islam apabila mereka masuk dalam Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah ancaman fitnah di zaman ini. Maka apa yang terjadi lagi? Syahrul misalnya membuat suatu teori bahawa zina itu adalah apabila hubungan lelaki dengan perempuan dalam keadaan paksaan atau dipanggil dengan rape, rogol, contoh dia. Maka bagi dia kalau suka sama suka is not considered as adultery atau dianggap zina. Sehingga lahirlah sebuah tesis PhD yang mengatakan bahawa definisi zina ini perlu i'adatun nazar, perlu dirubah kepada definisi yang kontekstual atau kontemporer bagi dia. Uish, habislah, rosaklah. Ada di kalangan mereka hasil daripada didikan liberal ini sampai mengatakan la taqrabuz zina. Jadi yang tak boleh itu adalah mendekati zina. Zina boleh, mendekati zina yang tak boleh. Mendekati la taqrabu, literal. Dia ambil literal. Sebab tu saya kata jangan kita, hari ini mudah kan, ada orang yang kononnya pendakwah mengajak orang awam untuk menilai, membuka pintu ijtihad kepada orang awam dalam keadaan yang sebenarnya merusak. Dia kata kat orang awam, saya suruhlah orang awam nilai sendiri, tengok nilai sendiri, dalam keadaan orang awam tak ada ilmu alat bahasa Arab. Sama dengan golongan liberal di sana. Sebab apa? Golongan liberal ni dia dah cakap awal-awal, why I have to, kenapa kita kena dengar tafsir ulama? Kita Quran ni kan ada terjemahan, ambil terjemah, baca, ambil lah, ambil literal. Kenapa nak kena faham dengan konteks fahaman ulama? Ini yang dia kata la taqrabu zina. Dia kata jangan mendekati zina. Allah tak kata jangan zina, Allah kata jangan mendekati zina. Keluar idea macam tu. Ini bahaya tak? Bahaya. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita justru membawa gagasan pendekatan mengajak umat Islam untuk menghormati ulama. Kita berpendapat sesuai pendapat ulama. Yang mana ulama ini mu'tabar sampai kepada para tabi'in, tabi'in dan sahabat dan Rasulullah SAW dipanggil dengan bermadhab. Ini yang kita bawa. Supaya apa? Jangan sampai ada yang berani merubah. Contoh dia hari ini yang dipanggil dengan LGBT.
Q. Ada yang tambah lagi, saya tak ingat apa tambahan dia tu, saya tak tahu. Tambah lagi tu. Banyak-banyak huruf lah, saya pun tak tahu. LGBTQ, Q tu baru tahu saya. Saya pun, apa dia pun saya tu tak boleh query or something lah. But, come on man. Agama sebelum Islam semua melarang apa yang dibuat oleh kaum Lut. Tak pernah ada agama yang membenarkan perkara tersebut. Sampai kepada agama Yahudi, masuk kepada agama Kristian pun mengakui benda itu haram. Bila sampai kepada lahirnya agama Islam, jelas tak ada, benda ini adalah benda yang tidak ada toleransi bagi kita. Keharaman dia jelas. Tiba-tiba hari ini ada uru-uru kononnya, kenapa kita nak faham cara mereka dulu? Sekarang dah zaman moden. Kita bukan hidup di zaman kolot, zaman batu lagi. Kita dah zaman baik, maju. Saya ingat waktu saya di Indonesia pun ada yang kata yang sama. Dia kata apa? Kita hidup di zaman ini, LGBT ini adalah perkara yang bukannya tak baik, perkara yang harus dilihat sisi positif dia. Itu pun nak kena positif. Positif apa saya kata? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada seorang tokoh, dia adalah anak raja. Nama dia Prince Ghazi dari Jordan. Beli buku ni. Dia ada satu buku, A Think Person or something. So dia kata, how can someone accept the concept of LGBT? Ni dia tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab dia belajar di Islamic University, belajar di University Al-Azhar, PhD, Mesir, and also buat PhD di Oxford University and Cambridge, if I'm not mistaken. So dia kata, dia bahas tentang konsep LGBT. Dia kata, dia couldn't understand how can someone see, for the sake of LGBT, dia sanggup boleh merubah jantina dia, go hours of operation just to harm himself, his physical health, yet he cannot live peacefully. Dia tak boleh hidup secara aman, damai, suffering, kena makan ubat, telan ubat, kerana mungkin ada zakar yang telah dipotong, kan? Yang tak ada rahim, paksa rahim masuk dalam perut dia. Kita tak tahu apa otak dia nak fikir. Makan semua jenis hormon, ubat-ubat hormon, just untuk merubah identiti dia. Rather than dia buat going to all of this suffering, just accept that God, Allah SWT telah ciptakan dia, lelaki atau perempuan, kalau ada kecenderungan yang berbeza, justru berusaha merubah untuk mengikut apa yang telah Allah gariskan. Kan lebih mudah, dia kata. Tak ada suffering. Dia bagi contoh. So, dia tak boleh faham macam mana logik orang yang memperjuangkan LGBT ini. Dia tak boleh accept this logic. Dan ini yang patut kita lihat pada hari ini. Tapi kerana hawa nafsu, orang berusaha untuk merubah yang dulu dianggap tak baik, sekarang dianggap baik. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita biarkan orang nak rubah agama ni sewenang-wenang, apa yang dianggap baik bagi dia, dia terus buat je. Contoh dia, rubah. Apa yang akan terjadi seumpama dahulu LGBT ni yang dianggap tak baik, buruk dan haram, tiba-tiba hari ni dah okey, dikatakan baik pula, dan nanti suatu saat pedofil pun dia dianggap baik. Betul? Zina yang dulu haram dan dianggap keji, nanti suatu saat pada hari ini dah dianggap baik. Apatah lagi nanti seumpama ada orang kata, tak, ini kerana bagi kami hubungan perkahwinan bapa dan anak, mak dengan anak, adik beradik,
sumbang mahram. Na'udzubillah min zalik. Dan perkara ini dah mula terjadi. Bagi mereka, korang anggap tak baik, bagi dia baik. Ini hak saya, hak asasi manusia. So, apakah negara ni mereka sendiri nak biarkan perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan? Contoh dia. Sebab tu kita tegas. Kita tegas dalam bab ini. Benda yang thawabit, yang ma'lum minad din bidarurah, tidak boleh dirubah. Apa ma'lum minad din bidarurah? Wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa had. Kata-kata Imam Al-Laqani rahimahullah. Perkara ma'lum minad din bidarurah adalah perkara yang kita tahu secara pasti dan tidak ada yang tak tahu. Contoh dia kewajipan solat 5 waktu. Contoh dia keharaman zina. Ini perkara yang kita semua sepakat. Kita semua tahu secara pasti di dalam agama. Maka ia tidak boleh sekali-kali dirubah. Termasuk pemikiran di dalam liberalisme ini pula lahir, yang dipanggil dengan golongan feminisme. Iaitu pada hakikatnya dia nak memperjuangkan hak-hak wanita. Dan saya tegaskan justru dalam hak-hak wanita baiklah. Siapa kata tak baik? Memperjuangkan hak wanita yang ditindas. Dan saya orang pertama, bukan saya, maksud umat Islam patut menjadi tempat sumber keadilan. Apabila ada perempuan yang dianiaya oleh suami-suami yang durjana misalnya, atau dalam keadaan yang diseksa, didera dan lain-lain, ini domestic violence. Kita kena lawan perkara ini. Itu adalah perjuangan Islam. Islam adalah agama yang sebenarnya melindung hak wanita dalam banyak kes. Tapi golongan feminisme, dia melihat pada hari ini, kalau perjuangan yang seperti itu, kita sokong. Tapi perjuangan dia yang lain pula hari ini, dia nak melihat gender equality, yang pada taraf melanggar ijma'. Contoh dia, perempuan boleh jadi imam bagi lelaki sembahyang Jumaat pula tu. Ini susahlah. Nas jelas melarang perkara tersebut. Ada juga yang merubah az-zakaru mislu hazil unsayain, warisan 2-1, ingin dia pukul sama rata. Padahal Islam kenapa diturunkan 2 bagi lelaki, perempuan dapat 1? Kerana hakikatnya sebenarnya perempuan apabila bernikah dengan seorang lelaki, dia tak wajib kerja. Jadi kalau perempuan bekerja dengan izin si suami, duit yang perempuan tersebut dapat, duit dia. Suami haram makan kecuali minta izin. Betul. Dan yang wajib bagi dia duit, kerja tak kerja, adalah suami. Sebab dia ketua keluarga. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau bahasa Inggeris dia, your money is my money, my money is my money. Itu sepatutnya. Jadi bab waris dia dapat 1 dibandingkan lelaki dapat 2. Sebab tanggungjawab perempuan lebih sedikit dari segi material. Kalau perempuan tersebut kerja dan dapat duit dan menyara suami, itu dah baik sangatlah daripada perempuan. So suami ni makan duit isteri ni, kita anggap sedekah. Lebih kurang macam tu, sedekah dari si isteri. So kena jagalah isteri baik-baik. Betul? Melainkan kalau memang suami tersebut dia yang menjadi semuanya, tulang belakang bagi keluarga, dan perempuan ini betul-betul isi dia adalah ikut suami 100%, maka ingat, suami itu adalah ada hak dia, dan perempuan juga ada kewajipan dan hak dia juga.
Tapi perempuan tak wajib kerja, tak wajib masak, tak wajib apa. Semuanya suami kena supply habis-habisan. Nah, ini adalah kefahaman keluarga di dalam konsep Islam. Ini pun nak dirubahnya. Tak boleh lah tuan-tuan dan puan. Dan perkara ini dia pergi kepada next level yang dipanggil dengan pluralism. What is pluralism? Pluralisme ni kalau melihat secara lafaz nampak baik, iaitu kita hidup majmuk pluralist society. Semua jenis ada. Maksud dia apa? Ada Melayu, ada bukan Melayu, ada Cina, ada India, ada macam-macam bangsa. Ini baik, bukan tak baik. Andalusia adalah negara kerajaan Islam yang pluralis. Yahudi, Kristian dan Islam hidup bersama, coexistent. Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah is a pluralist society. Ada Yahudi, ada banyak klan, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani macam-macam Bani. Lepas tu ada umat Islam daripada dua kabilah, Aus dan Khazraj. Lepas tu ada Muhajirun pula tu. Muhajirun tu datang dari Mekah lah. Ataupun negara-negara yang lain, daerah-daerah kabilah-kabilah yang lain. Semua hidup satu di Madinah, di bawah piagam Madinah. Kita panggil dengan Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Dalam tu bagi dia SAW buat kontrak sosial. Hak Bani Quraidah apa, hak Bani ini apa, hak umat Islam apa, hak bukan Islam apa, lengkap. Jadi pluralisme ni aslinya okey je. Cuma ada pemahaman yang salah datang kemudian, iaitu pluralisme agama dalam erti sebuah kepercayaan bahawa semua agama itu benar, dalam erti kata-kata benar tu pun masih boleh takwil lagi. Sebab kita kata, betul lah agama tu kata macam tu, betul lah kan. Contoh dia, Kristian melarang LGBTQ. Kita kata betul lah agama Kristian, dia melarang LGBTQ. Itu there's nothing, there's no wrong when kita kata agama Kristian betul from that context, misalnya. Tapi yang salah adalah menganggap bahawa semua agama ini berada pada jalan kebenaran dalam erti semuanya diterima oleh Allah untuk masuk ke syurga. Terserah agama apapun, tetap engkau akan masuk syurga. Ini yang salah. Dan ini yang batil, ini yang tidak benar. Dan ini yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Bahkan agama lain juga menolak konsep seperti ini. Kerana mereka pun percaya selain agama mereka adalah berada dalam kekufuran di sisi mereka. Macam mana nak kata benar padahal Allah SWT dah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kita percaya Allah SWT Esa. Ada agama lain percaya bahawa Tuhan itu banyak. Walaupun Esa tapi banyak. Multiple in unity. Banyak tapi dalam unity. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Bagaimana kita boleh terima agama lain yang tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah? Jadi ini tak boleh, tak benar, kita tolak. Cuma bukan berarti bila kita tolak pluralisme, kita menolak multi society, masyarakat majmuk. Bukan berarti apabila kita tolak, kita membuka ruang untuk kita bermusuhan dan membunuh orang yang berbeza dengan agama kita. Tidak. Andalusia
umat Islam hidup aman antara Kristian dengan Yahudi. Justru apabila Isabella dan Ferdinand menjajah negeri-negeri Islam yang ada di Andalusia, dia yang merubah titah tersebut, yang sebenarnya hidup secara aman, tapi justru dia memaksa Yahudi dan Islam masuk Kristian, atau disuruh untuk keluar daripada Andalusia. Maksud dia disuruh pergi ke Maghribi. Sebab itu orang Andalusia itu tersebar daripada Maghribi sampai ke Istanbul. Kerana tanah mereka telah diambil dan mereka keluar daripada Andalusia sampai hari ini. Cuma umat Islam bolehlah masuk situ balik, tapi mereka takkan dapat lagi rumah-rumah mereka, takkan dapat lagi iaitu masjid-masjid mereka yang sudah berubah menjadi gereja. Tapi umat Islam hakikatnya kita menerima multi-religious society. Kita dituntut untuk ta'ayush silmi, iaitu ta'ayush itu coexistence, inclusivity. So kita orang Islam tak ada masalah. Sebelahnya bukan Islam, tak ada masalah. Orang Islam boleh duduk sama, boleh berbincang, boleh berdiskusi, boleh bermuamalah. Of course dengan lunas yang telah ditetapkan oleh syarak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi jangan pula kita jadi rigid bila bukan Islam je kita bermusuhan, tidak. Terutamanya di Malaysia, kita ini hidup harmoni antara orang yang Islam dan yang bukan Islam, tak ada masalah. Ya, semua orang bangga dengan golongan mereka, ya. Tapi kita kena ada dengan kebanggaan tersebut, kena dilihat dengan cara yang positif, yang damai, tidak bermusuhan, tidak menyebabkan kepada suatu perkara yang bersifat kekerasan. Indonesia negara yang sangat majmuk. Mereka ada berbagai jenis bangsa, berbagai jenis agama, berbagai jenis bahasa. Bahasa pun beza-beza. Tapi pemikiran ekstrim di dalam agama ini menyebabkan mereka jatuh. Contoh dia bom Bali. Bom yang pertama, bom Bali. Kerana mesej yang dibawa pada waktu itu untuk membunuh orang yang bukan Islam. Just because they are non-Muslim, so dia nak bunuh. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, dia telah menyakiti aku. Dan perkara tersebut tidak membawa positif bagi umat Islam sebenarnya. Bom Bali tersebut. Sebab apa? Saya hidup di zaman Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Baba Yudhoyono. Saya hidup semua tu di sana. Zaman sebelum bom Bali, bom Jakarta JW Marriott, umat Islam kalau di Jepara ni, bukan majoriti, 99% Muslim. Kaya-kaya. Banyak kilang-kilang buat furniture, ukir, khot, ukiran. Cantik-cantik, tuan-tuan. Memang mendunia. Boleh tebuk ke dalam, pusing-pusing lagi dia punya ukiran dia. Orang putih datang beli macam-macam. Buat kilang, orang putih buat kilang kat situ. Jadi orang Islam yang kaya. Pondok-pondok besar-besar. Masjid cantik-cantik. Tak ada masjid buruk-buruk. Semua masjid berukir dekat Jepara.
Bila kena je bom yang kononnya nak bunuh 1, 2, 3, 4, 100 ke orang yang bukan Islam, turis lah sebahagiannya, apa yang terjadi? Berjuta umat Islam jadi miskin. Investor lari. Pekerja-pekerja yang dulu biasa dapat gaji besar dah tak ada. Tukang ukir terpaksa datang ke Malaysia cari kerja. Dan Malaysia pun bukannya nak boleh hidup sangat, sebab bukan semua orang mampu untuk beli ukiran-ukiran yang mahal tersebut. Akhirnya apa? Masjid-masjid tak boleh nak sustain. Betul? Tak boleh. Orang terpaksa merantau. Kosonglah masjid. Pondok-pondok tutup. Di Jepara tutup. Kawan saya anak kiai, dia belajar di pondok di Kediri dengan saya. Pandai, bijak. Dah tak boleh sustain pondok dia. Dia pun dah tak boleh belajar lah. Balik. Tak habis belajar, balik ke kampung. Sampai macam tu, tuan-tuan. Akibat daripada apa? Daripada orang yang ekstrim, fikir secetik dan menanamkan kebencian kaum dan agama. Islam tak macam tu. Islam itu rahmah. Islam itu rahmah. Sebab itu beli satu buku ditulis oleh Habib Ali Jufri. Bahasa Arab dia Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Humanity Before Religiosity. Beli buku tu bahasa Inggeris. Ada terjemah bahasa Inggeris. Beli kat mana? Beli dekat Hartamas tu ada Nur Inai. Saya tak tahu ada buku kat situ lagi ke tak. Kalau tak, dekat Taman Tun ni ada satu kafe nama dia Mukha Cafe tu. Kat situ ada jual buku bahasa Inggeris. Beli, baca. Humanity Before Religiosity. Ni. Bahasa Arab dia, saya baca bahasa Arab lah. Saya tak baca bahasa Inggeris tu. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Tu at least ya kita faham konsep sebenar dalam Islam. Inilah akidah umat Islam di akhir zaman, di zaman fitnah ini, di mana bagaimana kita diganggu dan diancam oleh berbagai pemikiran yang moden, yang ada ghulwu ekstrim ke kiri dan juga ekstrim ke kanan. Memahami teks dengan cara literal, ini ekstrim ke kanan tadi, yang akhirnya menyebabkan waqatilul musyrikina kafatan. Bunuhlah orang musyrik secara seluruhnya. Dia halal bunuh orang bukan Islam. Dia kata apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucap la ilaha illallah. Dia halalkan untuk bunuh selainnya. Tak boleh. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Sebab itu boleh baca dalam jurnal yang baru saya tulis dengan Tafhim, jurnal Tafhim IKIM, bahaya ancaman takfiri di dalam Islam. Salah satu dia adalah pemikiran hakimiyah yang diajarkan oleh Syed Qutb. Dan ini salah, bab ini salah. Jadi dia tulis wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu ayat Al-Quran. Dia fahami siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah terus kafir. Bila kafir apa lagi? Halal darah dan lainnya. Muncullah perbuatan ekstremisme yang ke kanan tadi. Satu tadi yang kiri, yang panjang tadi, yang pendek yang kanan. Dan inilah yang perlu kita berwaspada. Umat Islam tetap kena konsisten dengan keadaan tengah lurus, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Ustaz, ada yang menyatakan bahawa apa guna haramkan kedai-kedai judi itu tak menggambarkan Islam sebenar. Saya tak tahu, saya tak pernah baca surat khabar pada hari ini, tapi nak khabarkan judi itu haram dalam Islam. Kalaupun bukan dalam Islam, negara China is non-religious country, negara yang tidak beragama. Judi tidak dibenarkan, is illegal. Sebab apa?
dia membuat manusia ini tertagih. Betul? Dah menang sekali. Okey. Lepas tu kalah keluar duit, kalah sampai bankrupt. Kalau dah bankrupt tak ada buat apa, bunuh diri lah. So China dia forbid, dia menghukum bahawa judi ini adalah crime, adalah sebuah tu jenayah. Kecuali di satu daerah Macau. Ini contoh dia. Ini China. Indonesia is a secular country, pluralist country. Dia Islam bukan agama persekutuan. Bukan, di Indonesia bukan. Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, mengiktiraf semua agama. Ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di Indonesia judi itu illegal. Ada yang berhujah kerajaan, pemerintah Indonesia perlu menglegalkan judi supaya mendapat salah satu penghasilan bagi negara. Setelah dipertimbangkan, tak, it will destroy the economy. Sebab apa? Sebab yang kaya bukannya negara, yang kaya tu bos judi. Bos judi takkan miskin. Berapa banyak orang menang pun dia akan tetap lebih banyak lagi. Sebab judi ini adalah candu, adalah perkara yang menyebabkan orang itu tertagih. Tak kisah, kita tak cakap agama ni. Forget about agama sekarang. Kita lihat dengan kacamata manusia. Sebab itu banyak negara, China, Indonesia dan lain-lain mengharamkan judi. Illegal. Jangan kita lihat dapat teks tu sahaja. Tapi dia punya darar dia lebih besar. Orang yang dah biasa ada syarikat, kaya raya, bayar teks setiap bulan berapa, contoh dia, berjuta. Tiba-tiba dia pergi judi, satu malam hilang semua harta dia. Teks pun dia tak dapat bayar dah. Collapse. Ekonomi collapse. Ini. Kita tahu raja kalau ada tanah berjudi, hilang tanah. Daulat dia hilang. Sebab itu kita tidak menghalalkan judi. Malaysia ni dah baik sangat dah lagi. Masih ada peluang di sisi itu. Kan, nak bagi orang yang bukan Islam yang minta hak mereka untuk berjudi. Kalau Indonesia tak ada sama sekali, tuan-tuan. Ini dia. So, tidak mencerminkan Islam, forget about Islam. But kita lihat dari segi ekonomi, social, bunuh diri, suicides in Singapore, contoh dia. Ekonomi, social dan perkara-perkara yang lain. Negatif dia lebih banyak. So tengok dengan melalui itu cukuplah. Kalau saya tutup habis tu je. Wallahualam. Okey, insya-Allah saya iktifakkan sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.